ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد. Ahibati fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya kita ucapkan segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya semua yang mengikuti Nabi sehingga ke hari kiamat. Juga yang dikasihi, yang dimuliakan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatiza, Sahabat Fadilah, kepada Fadil Ustaz Wali dan juga semua sahabat-sahabat, para jemaah, tuan-tuan imam, terutamanya daripada Masjid Al-Hasanah, Qaryah di sana dan seluruh Malaysia, Masya Allah. Alhamdulillah dapat sama-sama kita berhimpun pada sesi tadabbur Al-Quran pada pagi ini. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberkati, merahmati kita dan sentiasa melorong kita kepada jalan-jalan yang diredai dan makna apa? Jalan-jalan yang dirahmati Allah Ta'ala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pun dah dapat pengumuman dah boleh rentas negeri dan sebagainya. Alhamdulillah, itu satu rahmat juga bila kita dah boleh menziarahi saudara mara kita, mungkin mak ayah kita yang duduk tak bersama ataupun jauh daripada tempat kita, dan juga kita boleh pergi menziarahi kepada sahabat handai dan sebagainya. Semoga ini menjadi satu daripada nikmat yang kita dapat menggunakan pada jalan yang terbaik di sisi Allah Taala, menjaga silaturahim juga antara satu pesanan Nabi SAW. Ini bukan nak kempen suruh semua balik kampung, tak tuan-tuan, tapi nak beritahulah dalam satu hadis ketika Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, masa tu Nabi tiba di Madinah, Nabi SAW telah pun bercakap kepada maknanya para sahabat Nabi yang ada ketika itu, kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar berada bersama-sama. Kemudian Nabi sampai di Madinah tu bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi ketika naik unta tu, Nabi pun berpesan kepada para sahabat. Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata afsyus salam, di antara kamu sampaikanlah salam, beri salam kepada orang lain. Jadi memberi salam tu satu sunnah yang besar dari Nabi SAW. Wa tut'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang sama ada susah ke senang. Jadi sunnah yang kedua juga, bagi orang makan, belajar orang makan. Saya kagum sebahagian orang dia suka buat majlis makan mungkin dekat rumah dia atau di tempat lain kan. Dia suka ajak orang makan. Itu satu sunnah yang sangat baik. Subhanallah. Dan Nabi SAW pesan hal ini dalam hadis ketika Nabi sampai di Madinah. Kemudian Nabi kata apa? Wasallu bil-lail wan-nasu niyam, dan solatlah di waktu malam pada waktu orang lain sedang tidur, kata Nabi SAW. Jadi ini yang ketiga, bermujahadah, bangkit di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga salah satu daripada yang disebutkan sebagai sunnah besar Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyatakan watasilu arham, dan sambunglah silaturahim. Nabi kata sambung silaturahim kamu. Daripada situlah subhanallah akan menjadi kamu ni di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung silaturahim, kata Imam Ibn Hajar Asqalani, bahawa kita jaga hubungan dengan mak ayah kita, kita jaga hubungan dengan siapa? Dengan adik-beradik kita, kita jaga hubungan dengan keluarga kita, iaitulah pakcik dan makcik kita dan sebagainya. Semua ni adalah
menjaga silaturahim, yang mana berpahala banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan menjaganya, kata Nabi SAW sebuah hadis yang sahih, siapa yang jaga silaturahim, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia beberapa perkara yang besar. Yang pertama, Allah Taala akan bagi dia umur yang panjang. Siapa jaga silaturahim, jaga hubungan dengan adik-beradik ni, jaga hubungan dengan mak ayah, jaga hubungan dengan pak cik makcik, dia akan mendapat, kata Nabi SAW, umur yang panjang. Nabi kata, siapa nak umur panjang, siapa nak diri dia mendapat umur yang barakah, artinya panjang umurnya yang baik, subhanallah, jaga hubungan dengan adik-beradik, dengan keluarga tadi. Dan yang kedua, menjaga silaturahim bukan hanya dapat umur yang panjang, tapi dapat keluasan rezeki. Subhanallah. Jadi sebab itulah menyambung silaturahim bukanlah antara hubungan kita dengan jiran, dengan orang sekeliling kita, itu dipanggil hubungan ukhuwah Islamiah. Tapi silaturahim adalah hubungan kekeluargaan, hubungan dengan orang yang ada tali kekeluargaan dengan kita. Dan itu menyambung, silah ar-rahim artinya menyambung apabila diputuskan. Maksudnya ada orang di antara keluarga kita nak putuskan hubungan tu. Jadi kita usaha sambung balik. Kita tahan, maknanya apa? Diri kita dari kemarahan. Kita tak kisah. Maksudnya dia nak cakap apa pun kita tak kisah. Janji kita dapat baiki balik hubungan kita dengan adik-beradik kita. Itulah kata Nabi SAW, menyambung silaturahim yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Taala. Dipanggil silaturahim. Silah ni maksudnya sambung. Dah putus, sambung balik. Jadi siapa yang sambung itu, pahala dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Nabi kata, wa tadkhulul jannata bisalam. Kamu buat 4 amal ni, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera, dengan mudah, dengan aman. Masya-Allah. Apa dia tadi? Yang pertama, iaitulah kata Nabi, beri salam, sampaikan salam. Artinya kita tidak memudaratkan orang lain dan kita sentiasa beri keselamatan pada orang lain. Macam tu. Yang kedua, keselamatan maksudnya kita jaga min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi SAW, dia jaga lisan dia dan tangan dia, diri dia daripada menyakiti orang lain. Itu antara maksud kepada salam dan orang mukmin yang sebenarnya. Yang dikata Islam ni, orang Islam ni, orang yang sejahtera, maksudnya dia orang lain terlindung daripada daripada kata-kata dia atau perbuatan dia yang menyakitkan. Macam tu. Jadi subhanallah, kita ni jadi orang Islam, kita kena saling jaga antara satu sama lain. Dan Nabi SAW sebut yang kedua tadi apa? Iaitu Nabi kata iaitu wa tut'imut ta'am, bagi orang makan, belanja makan. Kemudian wasallu billaili wan nasu niyam, solat di waktu malam pada saat orang semua tidur. Dan watasilu arham, sambung silaturahim. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera insya-Allah. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama berhimpun kali ini untuk kita sambung daripada pengajian tadabbur Quran. Jadi Fadil Ustaz Wali beritahu, alhamdulillah kelas lain dah ada ustaz yang ceritakan tentang tafsir surah Yasin. Jadi alhamdulillah, saya mohon maaf kerana mungkin saya sendiri tak tahu kekelaman saya bahawa dah ada tadabbur surah Yasin. Alhamdulillah, itu satu yang sangat baik, sangat bagus. Jadi pada pagi ni kita akan sambung balik dengan pengajian kita. Cuma saya mohon untuk share slide lah. Saya mohon untuk share slide. Jadi saya akan share beberapa ayat Quran yang penting untuk kita sama-sama hayati pada pagi ini insya-Allah. Okey. Okey, kejap lagi saya tanya ni. Sekejap, Okey. Baik, para jemaah dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pada hari ini kita nak belajar tentang satu perkara yang sangat biasa berlaku dalam hidup kita. Dalam live kita, di mana kita berada di Malaysia ni, insya-Allah, ataupun di mana-mana negara. Subhanallah. Kita
kita biasa dengan perkara ni. Apakah benda tu? Iaitulah hujan. Subhanallah. Jadi hujan ni adalah satu daripada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita di dalam kehidupan kita. Kita dapati nikmat ini dia cukup banyak berlaku, terutamanya bila kita berada di tanah Malaysia ni. Subhanallah, hujan adalah satu nikmat. Jadi sebelum kita cerita tentang tu, kita sebut satu firman Allah Ta'ala, kita bacakan, semoga mendapat manfaat. Dalam surah Luqman, Nabi SAW satu hari jumpa dengan para sahabat. Lalu Nabi menyatakan tentang satu perkara yang luar biasa. Apakah perkara tersebut? Iaitulah yang dipanggil sebagai mafatihul ghaib. Iaitu kunci perbendaharaan, perkara yang ghaib, yang hanya diketahui Allah Ta'ala. Baik. Dalam hadis tu Nabi menyatakan Allah Ta'ala ada 5 kunci, yakni mafatihul ghaib. Miftah ni maksudnya kunci lah. Mafatihul ghaib adalah kunci perkara yang ghaib. Yang ni hanya Allah Ta'ala tahu. Ya? Tidak ada makhluk. Minta maaf, salah hijau di sini. Typo error. Jadi perkara itu Nabi SAW kemudiannya menyatakan kepada para sahabat, apakah dia? Bila sahabat tanya, apakah dia ya Rasulullah? Lalu Nabi pun membacakan ayat Quran, yakni daripada ayat yang kita nampak ni. Itulah tentang 5 perkara yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, bahkan tidak ada satu makhluk pun yang tahu melainkan dia. Apakah itu? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya hanya Allah Ta'ala di sisi pengetahuannya yang tepat mengetahui tentang apa dia? Ilmus sa'ah, iaitu tentang hari kiamah. Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat mengenai hari kiamah. Jadi kata Allah Ta'ala, yang pertama, hanya Allah yang tahu bila berlaku hari kiamah. Baik. Sekalian dirahmati Allah Ta'ala, betapa maknanya kita ni lemahnya, hari kiamah pun kita tak tahu tarikh. Bukan hanya hari kiamah, tuan-tuan. Nanti sebut depan ni. Waktu kita meninggal pun kita tak tahu tarikhnya, bila waktunya. Tapi Allah yang maha tahu. Jadi Allah kata apa? Sesungguhnya hanya dia yang mengetahui, iaitulah yang memiliki ilmu tentang as-sa'ah, yakni bila berlaku hari kiamah. Wa yanazzilul ghaith, dan hanya dia yang mengetahui bila turunnya hujan. Hanya dia yang menurunkan hujan, dia yang menurunkan hujan. Maknanya hujan ni turun bila ke, apakah semua dalam pengetahuan Allah SWT. Baik. Boleh lah. Jadi wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya dia yang mengetahui apa yang berlaku di dalam rahim ibu. Maksudnya apa? Macam mana manusia boleh, maknanya manusia ni terbentuk, kita ni Allah jadikan. Jadi semuanya itu hanya Allah yang tahu bagaimana berlakunya keadaan dan perkara tersebut. Tidak ada manusia yang mengetahuinya. Okey. Jadi Allah Ta'ala menyatakan yang tentang hal ni. Baik, kita tengok dulu 3 ni. Allah kata hanya Allah yang tahu 3 ni. Tak ada satu pun makhluk, bahkan tak ada seorang pun yang tahu tentang hal yang Allah sebut ni. Sebab tu Nabi kata ni adalah mafatihul ghaib, kunci perkara yang ghaib. Hanya Allah yang tahu. Bermaksud kalau ada satu orang dia kata dia tahu tentang hal ni, berarti dia ni adalah seorang yang tak benar kata-kata dia. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya Allah tahu bila berlaku kiamah. Satu hadis Nabi SAW menyatakan hasan hadis ni. Bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang satu malaikat yang bernama Israfil. Cuma sekalian kenal malaikat Israfil? Apa tugas dia? Apa tugas malaikat Israfil? Meniup angin. Meniup sangkakala. Masya Allah. Jazakillah khair ya Hajjah. Betul. Meniup sangkakala. Okey.
Jadi dalam satu hadis Nabi beritahu bahawa Israfil ini, dia sejak Allah Ta'ala takdirkan dia dengan ketentuan untuk dia ditugaskan meniup sangkakala, pada saat itulah dia sudah pun bersedia dan sampailah sekarang. Kesediaannya, kata Nabi SAW, sehingga sangkakala itu telah pun berada di lisan dia. Di bibir dia. Di bibir dia. Dah letak dah sangkakala di bibir. Dan telinga dia mendengar. Mendengar apa? Mendengar perintah Allah Ta'ala dengan teliti. Kalau Allah Ta'ala bagi tahu saja tiup, maka dia akan terus meniupnya. Nampak tuan-tuan dirahmati Ta'ala. Inilah hebatnya malaikat yang taat kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka ini tidak akan pernah menyanggahi perintah Allah Ta'ala. Jadi malaikat ni dia taat perintah Allah Ta'ala. Ketaatan malaikat Israfil itu sampai dia pun tengah tunggu bila Allah nak beritahu kiamah ni berlaku. Dia akan, bila Allah Ta'ala perintah saja, dia akan terus meniupkan sangkakala tersebut. Jadi ini dalam satu hadis yang menunjukkan bahawa malaikat pun tak tahu bila kiamah akan berlaku. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah sayang dekat kita, Allah bagi tanda-tandanya. Antara tanda yang Nabi sebut dalam hadis Jibril. Masa Jibril datang berjumpa Nabi SAW, mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang iman, mengajarkan tentang ihsan, Nabi ditanyakan oleh Jibril, bilakah berlaku kiamah? Lalu Nabi SAW pun menyebutkan, aku tak tahu. Maksudnya Nabi pun tak tahu. Bahkan mungkin yang tanya lebih tahu daripada aku. Jadi Nabi SAW beritahu bagaimana subhanallah, bahawa Nabi SAW maknanya Nabi beritahu, Nabi pun tak tahu bila berlaku kiamah. Mungkin yang tanya ni lebih tahu daripada Nabi SAW. Itulah kata Nabi SAW kepada Jibril alaihi salam. Lalu ketika itu Jibril pun menanyakan kepada Nabi SAW, kalau begitu beritahulah apakah alamatnya atau tanda-tandanya. Maka Nabi menyatakan, Nabi pun tak tahu melainkan Allah yang beritahu pada Nabi SAW. Iaitu yang pertama, bila ada ramai ibu yang melahirkan tuannya. Maksudnya ramai anak yang derhaka kepada ibu. Jadi ini tanda kiamah yang pertama. Yang kedua, bila ramai di kalangan, bila orang-orang Arab yang berkambing, Badui yang tak ada lapik kaki dia, maksudnya tak ada selipar, jalan kaki ayam je. Mereka ni bela haiwan dan sebagainya. Golongan ni lah yang akan berlumba-lumba, kata Nabi SAW, yatatawwaluna fi bunyanihim. Mereka akan berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan-bangunan mereka. Berlumba-lumba nak tinggikan bangunan. Dan subhanallah, dua-dua tanda ni dah ada dah sekarang. Anak yang derhaka pada ibu dia, ya Allah, cukup ramai. Kita doa semoga Allah jauhkan daripada zuriat kita termasuk di kalangan ini. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, kita ajak keluarga kita pada ilmu, kepada Allah, kepada Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi anak-anak kita, zuriat kita di kalangan orang-orang yang soleh. Kerana banyak dah kisah, anak pakai kereta mewah, bawa mak dia, tinggal mak dia dekat shopping kompleks. Tinggal, dia balik. Ada tuan-tuan, 2-3 tahun lepas jadi macam tu. Ada anak yang tendang mak dia. Ada anak yang dirakam dalam video, dia pukul mak dia sebab mak dia tak nak bagi duit. Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Hal ini berlaku dalam masyarakat. Dan kita minta jauh, kita minta Allah beri hidayah, petunjuk, dan kita minta Allah bagi kekuatan kepada kita untuk didik anak dan zuriat kita menjadi orang-orang yang soleh. Baik. Jadi kata Nabi, itu yang pertama, dah ada tanda tu. Yang kedua, meninggikan bangunan. Tuan-tuan, hari ini tengok saja di tanah Arab. Ada tak gambar ni? Sekejap, saya tunjuk. Oh, sekejap
Saya share sikit. Tak silap saya ada gambar dia. Saya tunjukkan gambar dia. Kalau ada. Baik. Ni dia. Saya share sikit. Apa yang terjadi pada zaman sekarang ni, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala dan haji-hajah sekalian, bagaimana berlakunya di tanah Arab. Kita tengok. Ni contohlah. Satu bangunan yang paling tinggi. Dia sebut. Baik, kita tengok. Bangunan-bangunan yang tertinggi di dunia. Ini antara yang direkodkan, sebenarnya ada banyak lagi. Di Kuala Lumpur pun ada bangunan yang sedang dibina, antara yang tertinggi di dunia juga. Selain KLCC, bangunan yang baru nak disiapkan, PNB dan sebagainya. Baik, tapi cuba tengok ni. Ni yang sedia ada lah. Eiffel Tower 324 meter. Okay. Dekat Hong Kong 480 meter tinggi dia. Shanghai 492, Taipei 508. Okey, ni dah tinggi dah. Tuan-tuan cuba tengok dua bangunan yang paling tinggi di dunia. Duduk di mana? Burj Khalifa. Terletak di Dubai. Dubai ni lah tanah Arab yang dulu orang-orang dia tak pakai selipar, bela kambing, kata Nabi SAW. Sekarang mereka ada bangunan antara yang tertinggi di dunia. Okey. Jadi ini dah satu dah. Burj Khalifa antara tertinggi di dunia. Sekarang ni tengah dibuat. Sedang dibuat. Di mana? Cuba baca. Di Jeddah. Di Jeddah. Jeddah ni mana? Jeddah ni dekat dengan Mekah lah, tuan-tuan. Jajah sekalian. Dekat dengan Mekah. Dekat dengan Baitul, dekat dengan Masjid Haram. Dia sedang buat bangunan ni. Nama dia The Kingdom Tower. Kingdom Tower ni tinggi dia berapa, tuan-tuan? 1000 meter. 1 kilometer tinggi dia. Ni projek yang sedang berjalan. Maknanya 1 kilometer ni maknanya kalau lebih kurang lah KLCC tu KLCC tu 2 kali KLCC. Mungkin lebih sikit. Subhanallah. Yatatawwaluna fi bunyani. Mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan-bangunan mereka. Dan hal ini berlaku sangat jelas pada zaman kita jemaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah tanda kiamat, Allah Taala sayang kita, Allah bagi tanda supaya kita bersedia di dalam kehidupan kita untuk melakukan perjalanan hidup kita berdasarkan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya, dan tidak kita bazirkan atau sia-siakan masa kehidupan kita kerana masa itu akan berlalu dan kita akan meninggalkan tempat ini, dunia ini, dan menuju kepada hari yang pasti, iaitu Yaumul Qiyamah. Maka Allah Ta'ala merahsiakan bila berlakunya qiyamah dengan tujuan supaya kita melakukan persiapan dan bersungguh-sungguh serta ikhlas melakukan ibadah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka kalau Allah beritahulah bila, tuan-tuan, semua orang tak jadi orang lah, tuan. Lagi 2 jam nak dekat kiamat. Okey, kiamat bila? Lagi 5 hari contoh. 4 hari tu, kalau manusia dia tahu 4 hari tu dia dah buat macam-macam. Dia selesaikan apa yang patut dekat dunia ni, dia puaskan keinginan dia, sampailah hari yang kelima, lagi 5 jam. Boleh lagi enjoy. Dia pun enjoy lagi. Lagi sejam, barulah duduk atas tikar semayang, baru nak bertaubat. Dia macam tu. Allah Ta'ala dia yang maha mengetahui hikmahnya. Dia yang maha mengetahui. Tapi secara kita yang mampu untuk berfikir, yang Allah kurniakan akal ni, tentulah bila ada limit time macam tu, manusia dia akan buat tak bersungguh-sungguh dengan kehidupannya. Jadi Allah nak tengok kepada kita. Sebab tu Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalangan manusia ni, Allah kata Allah jadikan kematian dan kehidupan kita untuk menguji kita. Siapakah di kalangan kita yang terbaik amalan dia? Jadi Allah nak tengok siapa yang terbaik amal. Dia bersiap sedia, dia melakukan persiapan akhirat dia, dia melakukan kebajikan, kebaikan, bukan kerana yang lain, melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah di antara golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Macam jemaah sekalian, orang-orang yang dikasihi dan disayangi Allah Ta'ala. Baik. Jadi ini yang pertama. Wa yanazzilul ghaith
hujan. Ini yang kita akan bincang hari ini insya-Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, ini mungkin di masa yang lain, dan hanya Allah Taala tahu tentang apa yang berlaku di rahim ibu. Hujan ni tuan-tuan kita sebut sekali lagi. Tengok macam mana kebesaran Allah pada hujan. Dan hanya Allah tahu apa yang berlaku dalam rahim ibu, artinya satu orang ibu dan ayah, ya, dia sendiri tak dapat tentukan sama ada dia boleh dapat anak ataupun tidak, melainkan Allah yang kurniakan dia. Walaupun hospital dia ada macam-macam lah tuan-tuan. Kalau suami isteri yang tak boleh nak dapat anak, dia ada kaedah-kaedah medical yang dia pergunakan untuk ikhtiar mendapatkan anak. Yang patuh syarak lah tuan-tuan dirahmati Allah. Namun tetap dia tak boleh nak buat, melainkan Allah yang mengurniakannya. Sebab tu Masya Allah, tabarakallah, kita kena bersyukur bila Allah kurniakan anak pada kita yang sihat, yang Masya Allah, yang sempurna Allah Ta'ala beri. Itu rezeki dari Allah Ta'ala. Maka kita tinggal tanggungjawab kita untuk mendidik mereka, menjaga mereka supaya mereka patuh perintah Allah dan menjadi hamba Allah yang terbaik. Baik. Jadi tak ada orang yang tahu melainkan Allah yang mencantumkan di antara dua benih. Itu juga adalah tugasnya Allah Ta'ala, maka kita tidak mengetahuinya, melainkan dia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada satu jiwa pun, kata Allah Taala, yang tahu apakah yang dia akan buat pada keesokan harinya. Jadi maksudnya kalau satu orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni dalam keadaan dia, maksudnya dia ni duduk hari ni, dia kata esok saya nak buat ni, saya nak buat ni, saya nak buat ni. Tak semestinya dia dapat laksanakan. Okay? Jadi Allah nak beritahu semua benda yang kita rancangkan tak mestinya menjadi seperti mana yang kita rancangkan. Hanya dia yang tahu apa yang berlaku esok harinya. Subhanallah. Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tak ada satu jiwa pun yang tahu bi ayyi ardin tamut, tanah manakah dia akan mati, dikebumikan, ataupun dia akan meninggal dunia. Tanah mana tak tahu. Subhanallah. Adakah dia meninggal di tempat yang dia sekarang ni tinggal pun tak tahu juga. Jadi takdir kematian ini Allah rahsiakan supaya kita menjadi hamba dia yang ikhlas dalam beramal soleh dan berusaha menjadi hambanya yang terbaik. Baik. Innallaha alimun khabir. Allah Ta'ala yang maha luas pengetahuannya. Dan khabir artinya Allah Ta'ala, innallaha alimun khabir artinya Allah yang maha mengetahui dan sangat mendalam, sangat teliti, detail lah kita panggil pengetahuannya. Baik. Jadi inilah di antara 5 yang mana Allah beritahu supaya menyentuh jiwa-jiwa manusia. Bahawa manusia yang menyatakan dia berkuasa, dia berharta, dia memiliki jawatan, dia memiliki pengaruh, dia boleh ubah apa yang dia nak buat, dia boleh buat apa yang dia nak tanpa ikut perintah Allah. Maka Allah nak sentuh jiwa manusia dengan Allah kata, kalau hebat macam mana pun kamu, ya, hari kiamat kamu takkan tahu tarikh dia. Hujan kamu takkan boleh menurunkan dia. Anak tidak akan mampu kamu mendapatnya melainkan Allah yang menciptakan bagimu. Begitu juga perancanganmu tidak akan dapat berjaya melainkan dengan ketentuan Allah. Dan kehidupanmu, kamu sendiri tak tahu bila kamu akan meninggalkan dunia ini. Ya, dia kata, saya nak sihat dan saya nak, kalau boleh, umur saya panjang lah. Jadi dia pun bersukan, beriadah. Bagus tuan-tuan, bagus. Dia jaga makan dia. Dia beriadah, berjogging. Bagus. Itu ikhtiar yang bagus. Yang memang mendapat pahala dalam agama kalau kita buat untuk sihat dan untuk beribadah. Tapi ada orang, aku nak hidup lama lah. Jadi aku kena berjogging, buat bersenam. Fit dah dia tuan-tuan. Darah cantik, sihat, semua. Satu malam, pak, sakit jantung, meninggal dunia. Banyak tuan-tuan yang berlaku macam ni. Sebab tu kita boleh usaha je tuan-tuan. Tapi
yang mentakdirkan bila waktu kematian dan macam mana kematian kita, bila, saat bila, hari apa, semua Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah dalam kita berusaha juga jaga kesihatan, kita kena juga mempersiapkan. Dan kita berusaha dalam hal dunia, semestinya kita perlu lagi berusaha untuk mempersiapkan akhirat kita. Dan insya-Allah seperti Allah firmankan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kamu berusaha bersusah payah untuk akhiratmu. Cari amalan akhirat dulu kata Allah Taala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi janganlah kamu mengabaikan keadaan diri kamu di dunia. Maksudnya Allah suruh kejar akhirat dan berusahalah atas dunia dengan terbaik. Tapi kena tahu bahawa akhirat yang diutamakan, barulah kemudiannya dunia. Tapi silap ramai orang utamakan dunia dan akhirat datang kemudian. Kita tak nak macam tu. Kita akhirat datang dulu, barulah dunia. Okey? Contohnya ada satu orang, dia ada kuasa, orang datang dekat dia. Tuan, kalau tuan buat macam ni, saya bagi tuan RM20,000. Ui, banyak tu. Kalau ikutkan apa boleh beli RM20,000. Ui, macam-macam boleh beli. Boleh renovate rumah, ataupun nak beli kereta baru, ataupun nak beli gelang emas ke apa ke semua. Boleh, kan? Tapi kita fikir balik, ya Allah, haram duit ni. Kalau aku guna, Allah murka. Dan perbuatan ni pun adalah berdosa. Takut pada Allah. Lalu kita pun kata, minta maaf tuan, saya tak boleh terima. Dan hal ini adalah rasuah dan berdosa. Kita pun sebut, saya takut kepada Allah waktu saya tak nak terima benda ni. Tuan-tuan, dia tinggalkan dunia dia. Kenapa? Dia letak akhirat dulu. Dia letak akhirat dulu. Akhirat, dia takut nanti dia azab di akhirat. Dia takut nanti ketika hisab, dia gagal ketika hisab. Lalu dia letakkan Allah ini yang pertama, kemudian dunia yang selepas dia. Walaupun tak dapat 20,000, insya-Allah Allah akan lorongkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar bagi urusan dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan rezekikan dia jalan yang tidak dia sangka-sangka. Allahu akbar. Tentu banyak kisah macam ni dan akhirnya Allah balas orang-orang yang meninggalkan maksiat kerana Allah ni dengan rezeki yang melimpah ruah dari jalan yang halal dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah antara yang kita usahakan. Jadi jemaah sekalian, rahmatullah ta'ala. Baik, sekarang kita nak tengok tentang satu poin je di sini. Hari kiamat ni nanti kita sebut, yang kita sebut ni, wa yanazzilul ghaith. Allah yang menurunkan hujan. Baik, dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang air. Air yang terapung. Yang mana Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan satu nama, namanya sahab. Okey? Jadi sahab ni apa? Sahab ni adalah awan. Jadi awan ni, dia adalah satu daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ciptakan dia berada di kawasan atas kepala kita lah, di langit. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan awan ini sebagai satu rahmat kepada kita manusia, yang mana dia memberikan daripada awan ini turunnya hujan. Subhanallah. Daripada awan ini menurunkan hujan. Baik. Kita tengok satu firman Allah Ta'ala tentang kejadian hujan. Masya Allah, tabarakallah, Nabi SAW membacakan ayat ni masa Nabi di Madinah atau di Mekah Al-Mukarramah, di tempat yang mana tak ada hujan. Jarang sekali lah hujan. Kalau hujan tu kata, weh, dah berapa lama barulah ada hujan, kan? Jadi subhanallah, mungkin setahun, 2, 3 tahun baru nak hujan sekali. Tapi kita di Malaysia, alhamdulillah, setiap hari hujan lah, satu rahmat. Tapi Nabi SAW cerita tentang hujan, Nabi baca ayat Quran yang menceritakan tentang begitu detailnya tentang hujan. Subhanallah. Ini menunjukkan apa?
tempat yang tak ada hujan. Tapi ada Nabi SAW boleh cerita detail tentang hujan. Bermaksud Nabi tak mencipta ayat-ayat ni. Nabi tidak mereka-reka ayat ni, melainkan yang mengkhabarkan dia tentang maklumat ini adalah yang menurunkan hujan itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ni ayat-ayat mukjizat, tuan-tuan. Tentang hujan. Kalau kita fikir balik, dah lah tak ada hujan zaman tu. Yang kedua, macam mana Rasulullah boleh tahu? Sedangkan air nak jadi awan tu dia kena berlaku proses penyejatan. Kita tak nampak pun air tu naik ke langit. Tetapi dia ada. Dan akhirnya membentuk awan. Dan siapa dulu yang tahu bahawa awan itu adalah pembentukan daripada wap air yang menyebabkan turunnya hujan. Sedangkan tak ada seorang pun yang pernah meneroka ke langit. Tak ada pun kapal terbang, tak ada pun alat-alat saintifik untuk kaji semua benda ni. Tapi Nabi beritahu dia dengan detail benda yang tak nampak, tuan-tuan. Itu yang luar biasa. Masya-Allah. Dan yang menjadi lebih luar biasa, apabila 1400 tahun selepas ayat ni diturunkan dari zaman Nabi sampai zaman kita, barulah orang perasan dan orang mengkaji, mereka baru tahu. Kalau menjumpai kajian itu tentang awan dan sebagainya, mereka keluarkan fakta. Tak ada satu pun fakta yang bertentangan dengan ayat Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi sudah tentulah Quran diturunkan dari Allah dan hujan itu juga adalah daripada Allah Ta'ala. Baik. Jadi Allah berfirman, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakah. Allah SWT, tidakkah engkau memerhatikan? Jadi Allah Ta'ala dalam Quran selalu ajak kita perhati, tengok. Allah suruh kita perhati, tengok. Apa yang Allah suruh kita tengok? Tidakkah kamu tengok, perhatikan dan berfikir? Annallah, sesungguhnya Allah Ta'ala anzala minas sama', menurunkan daripada langit ma'a, air. Okey? Jadi Allah turunkan daripada langit itu apa? Air. Fasalakahu yanabi'a fil ard. Lalu air tu dia turun dan menjadi mata air, lalu menumbuhkan dengan air itu tanaman. Dia ni fasalakahu yanabi'a fil ard. Artinya dia turun dan kemudian dia berimpun di tanah, di bumi. Okey? Summa yukhriju bihi zar'a. Daripada air dari bumi itu kemudiannya Allah menumbuhkan atau mengeluarkan bihi, daripada tanah itu, zar'a, tanaman, pokok, tumbuhan dan sebagainya, mukhtalifan alwanuh, yang berbeza warna-warnanya. Subhanallah. Kalau beritahu air yang sama, tanah yang sama, tiba-tiba tumbuh pokok berbeza. Pokok pisang, pokok durian, king, musang king pula. Ada macam-macam lah. Pokok rambutan dan sebagainya. Bahkan bunga-bunga berbeza warnanya. Berbeza rupa buahnya dan sebagainya. Berbeza tumbuhannya. Dan berbeza warnanya, subhanallah. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tanaman-tanaman itu bergerak segar, menumbuh segar sehingga ke satu masa tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning, musfarra. Asfar ni maksudnya kuning. Okey? Thumma yaj'aluhu hutama. Kemudian ia akan hancur. Maknanya pokok tu layu dan kemudian dia mati. Macam itulah Allah Ta'ala. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Dan itulah semuanya mengandungi peringatan yang menyedarkan bagi orang yang memiliki akal yang sempurna. Ulil albab. Orang yang berfikir, orang yang ingat pada Allah dan berfikir.
Jadi kitalah ulil albab tu, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Allah Ta'ala dalam hal ini menunjukkan bahawa dalam surah Az-Zumar ayat 21, Allah menurunkan hujan, dari hujan itu turun ke tanah, dari tanah itu tumbuhnya pohon yang berbeza warna, dan akhirnya tumbuhan tersebut akan menjadi kuning dan kemudian akan mati. Dan kemudian inilah pelajaran kepada orang yang berakal seperti kita, subhanallah, iaitu kita dihidupkan Allah Ta'ala dan nanti kita akan dimatikannya, subhanallah. Baik, para jemaah dikasihi oleh Allah Ta'ala, daripada sini kita perhatikan beberapa hal tentang hujan. Maka Allah dah sebutkan dalam ayat ini, Az-Zumar ayat 21 tentang hujan. Okey, jadi saya tunjuk kalimah-kalimah ni lah. Yang pertama kalimah as-sama'. As-sama' maksudnya apa? Langit. Kalau ma, ma maksudnya adalah air. Okey? Kemudian kalimah al-ard. Al-ard maksudnya bumi. Okey? Al-ard maksudnya bumi. Kemudian kalimah mukhtalifan, pelbagai jenis. Mukhtalifan. Ikhtilaf. Kalau orang kata hukum ni ada khilaf. Khilaf tu maksudnya berlainan lah. Berbeza. Ada berlainan pendapat. Itulah maksud khilaf para ulama. Jadi kalau mukhtalifan maksudnya dia berbeza, berbagai warnanya. Alwanuh. Alwan dari perkataan launun, laun maksudnya warna. Okey, jadi berbeza warnanya. Itulah keadaan tumbuhan yang Allah jadikan. Baik. Jadi cuba tengok proses pembentukan awan yang Allah Ta'ala jadikan, yang mana Allah akan cerita hal ni dalam Quran. Allah kata daripada langit tu turunnya hujan. Okey? Macam mana hujan ni terbentuk? Okey. Secara saintifik, para pengkaji, kita sebut dia saintis lah. Saintis ni maksudnya orang yang mengkaji alam. Dalam bidang ni, mereka menyatakan bahawa awan yang kita dapat air tu, dia kebanyakannya bukan berasal daripada air yang berada dari darat. Dulu saya pun terfikir, macam mana awan yang cukup banyak air tu, adakah airnya datang daripada penyejatan tasik, sungai? Sebenarnya tak, tuan-tuan. Sebab tasik, sungai semua ni, sungai lagilah sebab sungai air dia mengalir. Tasik sangat kecil. Nak membentuk awan ni memerlukan air yang sangat banyak. Jadi dari mana air tu datang? Rupanya daripada lautan. Dari lautan. Lalu terkena cahaya matahari yang panas, memanaskan, lalu menyebabkan berlaku evaporation, penguapan. Penyejatan berlaku sehingga air berbentuk molekul yang kecil membentuk awan. Naik sampai menjadi awan. Dan subhanallah, awan itu pula nanti akan digerakkan pergi ke kampung-kampung, ke kawasan kita ni dengan dikenderai oleh angin. Jadi angin yang bawa dia. Baik. Yang ni kajian saintifik. Bila sampai di satu tempat yang mana awan tu dia akan jadi berat. Berapa berat? Sebab dah terlalu banyak air yang meruap, yang berkumpul. Dan satu lagi, dia dah semakin meninggi. Bila semakin meninggi, awan tu semakin sejuk. Bila sejuk, dia akan berat. Bila berat, kemudian dia akan hujan. Dengan titisan-titisan yang kecil. Macam mana yang kita dapat pada waktu hujan. Jadi para jemaah dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat bagaimana hujan ni berlaku dalam proses ini dan kita nyatakan subhanallah, Maha Suci Allah Ta'ala yang menjadikan hujan. Namun kita tahu bahawa dia berlaku bukan dengan sengaja. Dia berlaku dengan aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi kemudian dia hujan, contohnya di sini, di bukit. Kemudian dia turun menjadi sungai. Sungai ini kan tak berhenti mengalir, ya, subhanallah. Jadi berlaku hujan di atas gunung. Maka apabila sungai ini mengalir, kembali kita pakai air dia untuk minum, untuk sebagainya. Kemudian air itu mengalir kembali pergi ke laut dan laut
Di situ berlaku lagi proses berulang kali. Laut walaupun airnya masin, tapi bila dia tersejan, dia akan menjadi air yang tawar. Subhanallah. Jadi siapa yang atur? Ini dipanggil kitaran hujan. Ini kalau anak-anak kita baca buku sains ada. Kita dulu belajar pun ada kan? Menariknya, perkara ni baru saja dibentuk oleh para saintis tak kurang 100 tahun dari zaman kita. Ya, sedangkan Al-Quran telah ceritakan hal yang spesifik 1400 tahun dulu. Yang kita sebut tadi tu semua dalam Quran. Yang para saintis jumpa cara ni sehingga buat gambar rajah ni untuk menunjukkan proses kerana dia luas dan besar. Kemudian penyejatan hujan tu dia tak nampak. Penyejatan air laut tu dia tak nampak. Aliran sungai tu pun jauh sampai atas bukit. Jadi macam mana manusia tahu? Bila manusia mengkaji, manusia explore. Sekejap. Okey, sekejap tuan-tuan dirahmati Allah Taala. Okey, jadi kita nak sambung balik tentang apa ni tadi. Percaya tak semua ni disebutkan dalam Al-Quran? Masya-Allah tabarakallah. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kita tengok dulu ayat ni. Masya-Allah, Allah berfirman, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun?" Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Ni tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Air yang kita minum ni, Allah suruh kita tengok air tu. Maksudnya bukan hanya tengok dia, tapi fikir. Kamu tak fikir, kata Allah Ta'ala, macam mana air yang kamu minum tu boleh ada? Jadi Allah nak sentuh hati dan jiwa semua manusia, atau utamanya mereka yang ingkar dengan nikmat Allah, mereka yang tak mau beriman kepada Allah. Allah kata apa? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Adakah kamu yang menurunkan hujan, menurunkan air itu sebagai hujan, ataupun kami yang menurunkannya? Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala berfirman bahawa Allah bertanya, air yang kamu minum tu, kamu ke yang buat dia? Kamu ke yang turunkan air itu? Dari mana air itu? Kamu yang menurunkannya dari langit ataupun kami yang menurunkannya? Macam tu. Dan Allah berfirman, "Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun." Jika Allah nak, Allah Ta'ala boleh saja menukarkannya atau menjadikan air-air yang turun tu, air hujan tu masin, falaulah tashkurun, kalau kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca ayat ni tuan-tuan, teringat anak murid saya. Masa tu dia tak ingat dia darjah 2 ke 3. Kita bawa dia pergi sukan tuan-tuan. Pergi sukan, pelajar-pelajar tahfiz daripada jemaah yang tak tahu, saya Ustaz Arif yang mungkin belum kenal kan. Saya Ustaz Arif yang ada tahfiz lah, tahfiz keluarga saya yang saya kendalikan sepenuhnya lah. Jadi kami punya tahfiz ni ada 170 orang pelajar. Alhamdulillah semua sekarang PDPR lah. Tapi sekarang ni dalam proses nak buka balik sekolah. Jadi kalau jemaah sekalian nak tambah saham akhirat, kerana kita nak buka, kita perlukan, kerana duit operasi kita dalam setahun, dalam sebulan saja, dalam sebulan kita perlu solid RM110,000 untuk menggerakkan sekolah. Sebab nak gaji guru, dan kemudian kami tahfiz integrasi.
Jadi dia ada pelajaran KSSR, dia ada pelajaran UPSRA, dia ada pelajaran UPKK. Artinya semua pelajaran di sekolah kebangsaan dan semua pelajaran di sekolah rendah agama dan semua pelajaran di tahfiz, semua rangkum dalam satu sekolah. Itu kelainan kami lah Darul Hafizin. Jadi kalau jemaah berminat untuk tambah saham akhirat, kerana kami ada buat sedikit pembangunan sikit, kita ada buat renovation sikit. Kalau jemaah nak bantu untuk dapat saham yang berkekalan, sebab bangunan tu dan tanah tu adalah tanah tahfiz. Ya, jadi kalau tuan-tuan berinfak tu insya-Allah lah. Maksudnya apa? Tahfiz ni dia akan kekal lah insya-Allah sampai bila-bila. Mudah-mudahan Allah sempurnakan niat itu. Kerana memang dia menjadi tahfiz dan bukanlah daripada tanah persendirian. Maksudnya dia memang milik tahfiz. Kita bukan sewa, kita beli tanah tu dan kita buat bangunan. Jadi kalau jemaah nak tambah saham akhirat, nanti boleh berhubunglah dengan kami. Nanti saya bagi nombor telefon ke, minta izin pada Ustaz Wali dan sebagainya. Okey, siapa nak bantu dan nak hadir, nak datang sini pun boleh. Nak tengok kan. Okey, ada kata, betul ke ada tahfiz ni? Datang, boleh datang tengok. Ada dekat Gombak dan juga dekat Keramat. Ada 2 cawangan. InsyaAllah. Baik, saya sambung balik. Jadi nak cerita pelajar kami ni, setiap minggu kami bawa pergi dia riadah dekat taman. Okey. Jadi pergi kat taman ni tuan. Budak tahulah kan, darjah 2, darjah 3 dia pun main, ya Allah. Berlari-lari, main bola lah apa. Seminggu dia dapat apa ni? Jarang-jarang nak pergi taman kan, sebab mak ayah pun sibuk kan. Jadi kita bawa pergi taman, dia berseronok lah. Jadi bila main tuan, berpeluh-peluh kan. Bila dah berpeluh tuan, tiba-tiba tak lama hujan tuan. Tengah-tengah main tu tiba-tiba hujan. Kan? Bila hujan tu tuan, ada satu budak berlari jumpa saya. Hujan tu taklah lebat. Dah renyai lah nak balik ni. Dia jumpa dia menangis. Ustaz, dia kata. Saya kata, apa siapa menangis? Dia kata, Ustaz, air hujan ni masin ke Ustaz? dia kata, Ustaz, kenapa air hujan ni masin? Kan? Rupanya hujan tu tuan. Dia baik pagi tadi Ustaz tazkirah pasal ayat ni. Allah kata apa? Kalau kamu lau nasya'u ja'alnahu ujaja, kami jadikan hujan tu masin. Kalau kamu tak mau bersyukur, tak mau ingat Allah, Allah marah, Allah boleh jadikan, Allah murka, Allah jadikan hujan tu air dia masin. Oh, jadi budak ni dia tuan-tuan, masya-Allah iman dia luar biasa kan. Hujan tu turun atas kepala dia. Dia kata, Ustaz, kenapa air hujan ni masin? Dia menangis, dia takut. Rupanya bukan sebab air hujan masin. Rupanya air hujan jatuh atas kepala dia. Kepala dia kan berpeluh, tuan. Turun, jatuh dekat mulut dia. Dia pun rasa masin. jadi akhirnya, dia tapi nak cerita baguslah, dia beriman. Maksudnya dia rasa takut. Ada khauf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun sepatutnya rasa macam itulah bila baca firman Allah Ta'ala. Baik. Jadi kita sambung kembali dalam perbincangan kita. Baik. Di mana hujan turun adalah aturan Al-Aziz. Al-Aziz ni apa? Yang Maha Perkasa. Kat mana hujan turun? Sebenarnya itu adalah ketentuan dia. Maknanya kita, kalau satu tempat kita ada ni, hujan tu turun kat situ, kita kena banyak syukur pada Allah. Sebab artinya Allah yang sebenarnya telah mentakdirkan awan tu untuk berada di situ. Dan Allah telah perintahkan dia untuk turun di situ. Subhanallah. Jadi maksudnya apa? Masya Allah. Allah Ta'ala kasih ke hamba dia. Dia tengah aturkan dia. Sebab tu Nabi SAW pesan pada kita, kalau hujan, jangan sebut apa pun tentang hujan. Ada orang hujan dia kata, Allah hujan kan. Allah tak syok lah hujan, tak boleh naik basikal lah contohlah. Jangan tuan-tuan. Nabi kata apa? Bila turun hujan, baca doa. Doa apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, apa yang turun padaku ini, turunkanlah sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Kerana ada orang, dia tak bersyukur dengan hujan yang turun. Walhal hujan tu jadi rahmat kepada tempat dia, kepada persekitaran dia dan sebagainya. Dan juga diri dia.
Dan macam itulah juga Nabi SAW minta, janganlah turun hujan yang tak memberi manfaat pada kami, ataupun hujan yang menimpakan musibah untuk hujan yang besar untuk kami. Walhal turunlah hujan itu hujan yang baik dan baik berkat untuk kami. Macam itulah teman sekalian, bila turun hujan kita doa Allahumma sayyiban nafi'an. Baik. Allah berfirman, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Allah SWT, dan dialah Allah Taala yang menghantarkan angin. Yursilur riyah. Riyah ni maksud dia apa? Angin. Kita tengok ada tanda. Ar-riyah ni apa? Ar-riyah maksud dia angin. Baik. Bushra. Bushra apa? Dia ada nama orang. Bushra. Bushra. Bushra lana. Kan ada kita punya apa ni nasyid kan. Bushra lana atau apa. Datangnya berita gembira. Bushra ni maksudnya berita gembira. Baina yaday rahmatih. Bila datang angin, maksud akan datanglah berita gembira sebelum datang rahmat dia. Apa rahmat dia? Rahmat dia adalah hujan. Okey? Jadi Allah kata sebelum datang hujan, dia akan datang angin dulu. Hatta idza aqallat sahaban thiqala. Sahab. Sahab ni apa? Kan awal tadi saya beritahu, maksud sahab apa? Sahab ni adalah awan. Yes. Kalau buka cerita Hindustan, ada sahab juga. Dia kata inspektor sahab. Inspektor sahab tu polis. Itu dalam Hindustan punya cerita lah tuan. Kan? Tapi sahab maksudnya dalam bahasa Arab adalah awan. Dalam Quran pun Allah sebut tentang awan. Thiqala, thiqal, thaqil. Thaqil apa? Thaqil. Thaqil maksudnya berat. Okey? Jadi bila Allah sebut, perkataan tu begitu spesifik. Allah kata apa? Hatta iza aqallat sahaban thiqala. Sampailah tiba angin tersebut membawa awan yang berat. Macam mana Nabi boleh tahu awan tu berat? Nampak? Itu soalan pertama. Nabi baca ayat ni pada orang musyrikin dan kepada orang Arab ketika itu. Sahabat Nabi akan terus beriman dengan ayat ni. Tapi orang musyrik yang belum Muslim, belum menjadi sahabat Nabi, mereka pun takjub. Macam mana Nabi boleh tahu awan tu berat? Tak ada orang boleh timbang dia. Tak ada orang boleh ukur dia. Tak ada orang pernah sampai ke tinggi pada awan tersebut. Tapi Allah Ta'ala sebut, sahaban thiqala, awan itu menjadi berat. Hari ni, kita baca ayat ni, kita rasa macam, oh dah tahu dah. Kan? Kat mana kita tahu? Kat sini kan? Kan? Yang kita belajar sains ni, awan ni berat, dia turun air hujan. Siapa yang beritahu kita ni? Cikgu sains ataupun buku sains. Anak-anak kita semua tahu. Tapi bila baca ayat ni tuan-tuan, cuba bayangkan maklumat tadi kita tak tahu. Maklumat tu baru saja tahu. Manusia baru saja tahu dan confirm tentang maklumat ni. Tapi dulu sebelum maklumat ni, 1000 tahun sebelum maklumat ni diketahui, Allah dah beritahu dah bahawa awan tu akan jadi berat. Masya Allah. Bila jadi berat apa? Suqnahu li baladim mayyit. Dan dia akan dihalakan ke negeri yang mati ataupun kering kontang. Ya. Fa anzalna bihil ma'. Dan daripada awan itu dihalakan ke tempat-tempat yang kering ini akan turunnya air. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Dan akan dikeluarkan kami daripadanya iaitu tumbuh-tumbuhan. Thamarat maksudnya buah-buahan. Dari tumbuhan tu tumbuh buah, thamarat. Ya. Jadi thamarat ni maksudnya buah-buahan yang tumbuh dari tumbuhan yang berbeza. Banyak tumbuhan
pokok macam kita sebut tadilah, ya. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan macam itulah nanti Allah akan hidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia supaya kamu mengambil peringatan. Baik. Maknanya ayat ni Allah beritahu pertama adanya awan sebagai kenderaan kepada ada angin sebagai kenderaan awan. Dan kemudian awan tu dia akan jadi mendung. Awan yang mendung dibawa oleh angin sampailah dan awan yang berat dia akan berada di tempat yang kering yang Allah telah takdirkan dia untuk hujan di situ. Bila hujan, fa anzalna bihil ma', turunlah air dan dari air itu tumbuhlah pohon-pohon dan juga buah-buahan yang telah pun ada daripada air tersebut, daripada air dan tanah yang tertumbuhnya tumbuhan tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi subhanallah, riyah adalah salah satu daripada maksudnya adalah angin. Okey? Riyah adalah angin. Tapi dalam Quran, angin disebutkan dengan dua kalimah. Pertama, ar-riyah. Yang kedua, rih. Okey? Rihin. Yang pertama, riyah. Yang kedua, rihin. Apa beza dia? Ya, tu kan? Ya yang pertama ni ada baris. Ya, fathah. Dan dipanjang. Riyah. Yang ni, rih. Dia panjang juga. Tapi dia mati. Dia jadi mat asli. Kan tak ada baris. Apa beza antara dua ni? Dia sama. Dia angin. Dan maksud dia angin. Tapi apa beza sampai beza baris pun ada beza? Ya, ada beza. Dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Allah cerita tentang satu kaum yang Allah matikan mereka dengan angin sahaja. Angin tu Allah hantarkan sampai mereka mati semua daripada kaum dia. Sebab apa? Mereka lawan perintah Allah dan mereka akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi diceritakan dalam Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-6. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Kata Allah Taala, dan kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad. Kaum 'Ad ni kaum Nabi apa? Kaum 'Ad. Siapa ingat kaum Nabi apa? Boleh type di chat. Nabi Kaum Hud. Nabi apa? Siapa ingat? Nabi Hud, Ustaz. Nabi Hud, Masya Allah. Terima kasih banyak atas jawapan. Masya Allah. Ya betul. Kaum Nabi Hud alaihissalam. Sebelum tu Allah sebut. Fa'amma Samud. Fa'amma Samud fa'uhliku bittagiyah. Okey, Samud kaum apa? Saya nak ulang kaji. Samud kaum Nabi. Nabi Saleh. Nabi Saleh, Masya Allah. Ajar, Masya Allah. Terima kasih pada yang menjawab. Minta maaf, saya tak tahu nama. Haji ke Hajah. Okey. Ala kulli hal, semoga diberkati ilmu, insya-Allah. Baik. Samud, Nabi Saleh. Tapi nak sebut sekarang ni kaum 'Ad. Kaum 'Ad ni, Allah Ta'ala telah datangkan angin kepada mereka, sarsarin atiyah, yang bertiup sangat-sangat kencang. Jadi angin yang kita sebut rih ni, dia bukan angin yang bawa kabar gembira. Dia angin yang membawa kemusnahan. Jadi Allah hantar angin kepada kaum ni, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Sakharaha maksudnya dia telah tunduk. Tunduk pada siapa? Perintah Allah. Angin tu telah menunduk dengan perintah Allah Ta'ala. Yang ni dia sedang patuh perintah Allah. Apa perintah dia? Iaitu dihembuskan angin itu kepada mereka, berlanjutan angin itu tertiup pada mereka dengan kelajuan yang sangat tinggi, dengan kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Sab'a layal, selama 7 malam. Jadi angin tu tak berhenti. 7 malam wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari.
Okey, 7 malam dan 8 hari. Faham Maksudnya dia mula bertiup di waktu malam dan dia berakhir di waktu siang. Wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Jadi dengar kisah ni, Allah beritahu bila angin tu tiup kuatnya kepada mereka, mereka menyorok dalam rumah-rumah mereka. Rumah mereka dicipta dari batu. Mereka mengukir, mereka memahat gunung. Okey, memahat batu-batu besar menjadi rumah mereka macam kaum Samud. Lalu akhirnya bila angin tu datang dan mengenai mereka kerana terlalu kuatnya angin itu, kata Allah Ta'ala, kamu melihat mereka mati bergelimpangan seperti batang-batang tamar yang kelompongan. Macam mana tu? Kata sebagian mufassirin bahawa angin tu masuk ke dalam rumah mereka, masuk di tempat-tempat mereka, sehingga masuk ke dalam rongga badan manusia. Hidung, mulut. Lalu kuatnya angin tu menolak sampailah segala orang kata apa, isi tubuh orang tu, perut dia semua. Okey, sekejap Sekejap Okey, minta maaf. Jemaah sekalian, isteri saya pun mengajar tadabbur juga, jadi saya tolong dia bahagian teknikal. Okey. Kita sambung balik. Maka fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Jadi kata Allah Ta'ala, mereka ni berlalu angin yang kuat sampai meluruhkan tubuh mereka ni, anggota badan mereka, mereka punya mereka punya usus semua terkeluar melalui jalan belakang mereka. Melalui dubur mereka keluar habis semua. Na'udzubillah. Dahsyat tuan-tuan. Angin yang sangat-sangat kuat. Jadi sebab itulah terima kasih Hajar Safiah, kaum Ad Nabi Hud, kaum Samud Nabi Saleh. Jazakillah khair. Terima kasih. Baik, jadi angin ni dia boleh jadi dua. Satu angin azab, satu lagi angin rahmat. Jadi ini angin rahmat, riyah, bawa hujan. Ini angin azab. Jadi sebab tu kita minta Allah Ta'ala datangkan kepada kita sayyiban nafi'an. Iaitulah sesuatu yang timpakanlah kami yang bermanfaat. Apa manfaat? Angin dan hujan yang baik. Bukanlah azab macam kaum Ad dan kaum Samud. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi kaum Ad ni kita kenal sikit. Kaum Nabi Hud alaihissalam berada di mana? Di kawasan Yaman, berdekatan dengan Yaman. Tengok peta di bawah ni. Kawasan Ad. Dan kaum yang ni badan dia besar, kuat dan dia bijaksana. Antara kesilapan dia adalah dia sombong. Dia tak mengendahkan seruan Nabi Hud alaihissalam. Kerana dia boleh buat sesuatu yang luar biasa. Apa yang dia buat? Dia pahat batu-batu jadi rumah dia. Dia ada rumah, dia ada masuk ke pintu ni, dia ada ruang tamu, dia ada tangga ni atas. Itu semua batu yang dia pahat. Bayangkan tuan-tuan, sampai sekarang tak ada orang boleh buat macam mereka. Kaum Ad dan kaum Samud. Akhirnya Allah timpakan azab angin kencang 7 malam, 8 hari. Dan inilah kesilapan mereka. Mereka sangat bangga dengan kehebatan mereka, kebijaksanaan mereka. Mereka tak mahu mendengar nasihat, mereka tak mahu menyembah Allah Ta'ala. Jadi, atas sebab tu Allah datangkan azab. Umat Nabi SAW ada juga yang buat perkara ni. Tapi Allah tak datang azab macam ni. Kenapa?
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Taala, tidak kami utuskan Muhammad melainkan sallallahu alaihi wasallam melainkan memberi rahmat kepada seluruh alam. Antara itulah kata para mufassirin, Syekh Syarawi rahimahullah taala sebut, itulah di antara rahmat kita menjadi umat Nabi SAW. Walaupun ada umat Nabi buat salah dan kesilapan macam kaum yang terdahulu, tapi mereka diberi penangguhan supaya dapat sempat kembali dan bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Jadi banyaklah kita istighfar dan minta keampunan dari Allah Ta'ala. InsyaAllah. Baik. Oh, ni kitab. Afwan. Baik, jadi saya teruskan. Hujan yang turun ada sukatannya. Kita ambil rujukan yang kita baca ni daripada kitab yang tadi tu. Ni. Kitab Syekh Abdul Majid Aziz Azindan. Okey, jadi di sini kita tadabbur tentang hujan. Hujan ni juga bukannya dia turun mengikut tempat Allah tentukan, tapi sukatannya pun Allah tentukan. Masya Allah. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Dan kami turunkan hujan daripada langit dengan sukatan yang tertentu. Biqadar. Ya, jadi Allah Ta'ala beritahu hujan ni dia tak turun melulu macam tu je. Dia tak turun tiba-tiba saja-saja banyak mana. Dia turun semua dalam ketentuan Allah. Sebab tu kalau kita tengok hujan lebat, kalau hujan lebat tu 2-3 jam tuan-tuan, banjir tempat kita. Kan? Tapi Allah Ta'ala buat dia renyai kejap, dia lebat sekejap. Kemudian sampai petang dia kalau hujan panjang pun dia renyai je. Itu ada rahmat, itu ada qadar yang Allah telah tentukan. Cuba bayangkan lebat je tuan-tuan, 8 jam lebat. Lebat tak berhenti. Oh ya Allah, habis. Penuhlah air di jalanan, di sungai, rumah habis penuh air. Tapi Allah ni maha kuasa dan maha bijaksana, dia hujan mengikut ketentuannya. Fa'askannahu fil ard, lalu hujan yang banyak tadi, air tadi, sukatan dia yang selebihnya akan masuk meresap ke dalam tanah. Siapa yang tahu tuan-tuan? Bismillah. Fa'askannahu fil ard, maksudnya dia tersimpan. Minta maaf kalau ada jemaah yang berpuasa. Saya hari ini saya minum tuan. Depan-depan pasal tekak agak macam perit sikit. Semoga Allah permudahkan kita dan sihatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi Nabi SAW, Allah Ta'ala beritahu bahawa air itu nanti akan tersimpan dalam bumi. Ramai orang tak tahu hal ni tuan-tuan. Sehingga para saintis dapat membuktikan di dalam bumi adalah bila hujan, bumi ni akan menyimpan air. Sebab tu kita bila orang Arab tanya, aina taskun? Soalan tu, aina taskun? Di mana? Bukan buah sukun kan? Tak tanya buah sukun, dia tanya, di mana kamu tinggal? Di mana kamu menetap? Aina taskun? Jadi kita pun jawab, fi mana? Fi Kuala Lumpur, fi Bangi. Saya tinggal askunu fi Bangi. Jadi kalimah yang sama. Fa'askannahu, dan Allah telah menempatkan air-air itu di bumi, menyimpan dia. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan sesungguhnya kami sudah tentu, wa inna, dan sesungguhnya kami ala dhahabin bihi laqadirun, kami sudah tentu berkuasa melenyapkan air tersebut. Jadi kalau Allah nak hilangkan air, Allah boleh hilangkan. Kalau Allah nak kekalkan air, Allah boleh kekalkan. Sebagaimana kekalnya ma'u zamzam. Air zamzam di Masjidil Haram. Kekal air itu. Tak habis-habis tuan-tuan. Jadi inilah dari surah Al-Mu'minun ayat ke-18. Baik, kita teruskan lagi. Tahukah kita semua bahawa para pengkaji bumi menyatakan bahawa air di bumi adalah sebanyak 71%. Ya, air dekat bumi ni ada 71% daripada bumi.
30 artinya 71. Kalau 71 maksudnya ada 29% saja adalah daratan. Yang lain semua adalah air. Masya Allah. Jadi antara 71% air ni, 97% adalah air masin. Dan hanya 3% saja air tawar. Masya Allah. Siapa tentukan semua ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah buat 3% tu hilang, 100% air masin, habislah kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala buat sedemikian. Tapi Allah telah pun berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Allah telah turunkan hujan dengan ketentuan dia. Dengan yang disebutkan dengan takdir dia, supaya sukatan air itu bersesuaian dengan kita. Dan kita tidak susah dalam hidup kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Ini yang saya nak tunjuk ni. Benda yang tak nampak di zaman dulu, tak boleh dikaji, penyejatan, semua Allah cerita dalam Quran. Dan akhirnya bila saintis dapat kaji, rupanya dalam Quran telah menyebutkan tentangnya. Boleh lihat ayat ini. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuh. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ialah yang telah menghantarkan ar-riyah. Apa riyah tadi? Angin yang baik, okey, angin yang tak memusnahkan. Fatuthiru sahab, lalu dia menggerakkan awan. Sahab kita belajar tadi kan? Fayabsutuh fis sama'i kaifa yasha, lalu dia akan menyebarkan awan tersebut daripada lautan. Banyak awan, dia akan hantar angin, yang angin tu akan pisah-pisahkan awan tu pergi ke tempat macam mana banyak dan ke mana tempat dia nak bawa, berapa banyak awan dia. Kaifa yasha, seperti mana yang Allah nak. Subhanallah. Wa yaj'aluh, dan Allah menjadikannya awan itu kisafa, dalam keadaan berkelompok. Awan ni berkepul-kepul. Allah jadikan dia macam tu. Masya Allah. Jadi Allah cerita dalam Quran. Fataral wadqa yakhruju min khilalih, dan engkau melihat fatara, hujan, titisannya keluar, titisan yang halus, titisan yang kecil tu, yakhruju, keluar, min khilalih, dari celahan-celahannya. Tuan, subhanallah. Siapa yang pergi jenguk dekat langit tu, dekat awan tu, nampak dia turun setitik-setitik, tuan. Zaman Nabi apatah lagi, mana ada orang mampu buat. Tapi Allah cerita dengan detail sekali. Dan ini semua fakta ni diperakui oleh semua saintis. Kalau ada saintis yang melawan, orang akan cakap saintis ni tak betul. Pasal apa? Kajian dah terlalu banyak dan terbukti memang inilah cara macam mana hujan turun. Jadi orang tu beriman ke tak beriman, dia tetap kena percaya fakta ni. Tapi kita orang beriman, kita bersyukur pasal Allah telah ajar kita dengan saintifik, kita dah belajar, dan subhanallah Quran membuktikan, sains itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Sains tadi telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Baik. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, maka apabila Allah menurunkan hujan mengenai man yasha, siapa yang dia kehendakinya, min ibadih, di kalangan hambanya, idahum yastabshirun, lalu mereka serta-merta akan gembira. Nampak tuan-tuan, inilah yang Allah suruh kita jadi. Bila hujan, kita jadi hamba Allah, kita gembira dengan penurunan hujan, kita doa kebaikan daripadanya. Maka subhanallah, air ini proses penyejatan. Bila dia dalam keadaan di atas, di bahagian atas kali air, pada bahagian ni, maka akan datang angin ataupun panas yang akan mengangkat zarah-zarah yang tersejat
dan zarah yang pantas meninggalkan cecair. Dia akan keluar menjadi wap air. Hal ini tak diketahui manusia sampailah pada zaman sekarang. Dan tapi Quran telah khabarkan dia. Baik. Ini contoh awan subhanallah besar tuan-tuan dirahmati Allah. Ada satu saintis yang di US, mereka mengkaji berapakah berat awan kalau nak ditimbang. Tapi kita tak boleh timbang awan kan. Jadi mereka cuma mengukur, mengira saja. Dia kata kalau satu awan yang mana luas dia 10 meter, darab 10 meter, darat 10 meter. Artinya 10 meter persegi. 10 meter padu, sorry. 10 meter padu, itu pun beratnya sudah mencecah sehingga 100 ekor gajah. Dia kaji macam itulah. Wallahu ta'ala alam. Jadi nak beritahu kata, awan ni dia berat. Tapi Allah telah meringankannya. Sehingga kan dia terapung di langit dan dia turunkan hujan dengan air yang begitu banyak sekali. Subhanallah. Jadi ini kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi ini proses yang berlaku seperti yang tadi yang kita tengok. Naik dari laut, kemudian dari laut tu berkumpul awan dan awan tu ditolak oleh angin pergi ke tempat-tempat atau kawasan-kawasan hidupan manusia, kemudian hujan, kemudian turun balik ke sungai dan kemudian patah balik ke lautan. Ini yang Allah khabarkan dalam Quran tentangnya. Baik. Dari jenis-jenis awan, ini dikaji oleh para saintis tentang jenis awan. Okey. Ada awan yang kita selalu terima hujan tu berada 2,000 meter ke bawah. 2 kilometer daripada paras laut ke atas 2 kilometer. Itu adalah awan-awan yang stabil. Yang dia dalam bentuk yang tak terlalu besar dan dia menurunkan hujan. Allah turunkan dia. Tapi rupanya di atas lagi ada awan lain. Tapi awan-awan yang lain ni dia dalam bentuk yang halus. Dan awan ni tak menurunkan hujan. Subhanallah. Yang ini disebutkan. Ada awan yang tinggi, ada awan yang sederhana tinggi, ada awan yang rendah. Jadi kita yang dapat hujan ni di kawasan yang rendah ni, tuan-tuan. Dirahmati Allah. Allah sebut tentang awan di dalam Al-Quran. Awan apa? Cumulonimbus. Cumulonimbus ni nama yang diletak oleh saintis. Mungkin kerana yang jumpa dia tu nama dia macam tu. Baik. Manusia pun jumpa setelah manusia mengkaji dan ada alat-alat saintifik yang terbentuk, barulah manusia dapat mengetahui tentang fakta ini. Tapi Quran telah khabarkannya. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. Allah SWT thumma yaj'aluhu rukama. Baik. Iaitu tidakkah kamu melihat bahawa Allah menggerakkan awan summa yu'allifu bainahu, kemudian mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, summa yaj'aluh, kemudian menjadikannya rukama, dalam keadaan bertindih-tindih. Nampak? Siapa yang tahu? Memang sebenarnya dari sudut kajian awan ni bila dia menyejatnya molekul air, dia akan berkumpul di bawah, lalu bila datang molekul yang baru, yang bawah tadi akan naik atas. Macam itulah seterusnya sampailah yang paling atas. Yang paling atas tu akan sejuk. Dia jadi macam ais. Lalu dari situlah dia berat dan akhirnya akan menurunkan hujan. Cuba tengok macam mana Allah sebutkan dia dengan luar biasa. Fataral wadqa, dan turunnya titisan-titisan hujan itu yakhruju min khilalih, daripada celahan awan, wa yanzilu minas sama', dan turunlah dia daripada langit, min jibal, daripada gunung, min jibal fiha mimbar, daripada gunung. Gunung ni apa? Awan ni macam gunung, tinggi dia. Cuba tuan-tuan tengok ni. Tu. Ni berapa kilometer ni? Daripada bawah ni 1 kilometer mungkin sampailah 8 kilometer. Inilah cumulonimbus, awan yang besar. Okey, subhanallah. Jadi diceritakan bahawa dan ditimpakan mereka itu min barat, daripada ais. Daripada barat ni, kalau peti ais pun kita panggil barat juga bahasa Arab. Barat ni ais lah.
Kemudian fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha'. Jadi turunnya kepada siapa yang dikendakinya dan dipalingkan dari siapa yang dikendakinya. Maka kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatannya, yadhhabu bil absar. Jadi subhanallah, kilat daripada awan, yakni petir, panahan petir tu hampir-hampir menghilangkan penglihatan mereka yang melihatnya. Jadi inilah antara kekuasaan Allah Ta'ala menceritakan tentang hujan, wa yunazzilul ghaith. Maka apakah yang kita dapat pelajaran daripada perbincangan ni? Adakah terdapat sunnatullah, yakni ketentuan Allah yang lain yang ditetapkan oleh Allah yang terlibat sama dalam pembentukan air hujan? Jawapan yang pertama, wap air laut dinaikkan dengan keadaan tawar dari permukaan laut sehingga melepasi ketinggian puncak bukit. Jadi daripada air laut itu dia naik wap air sampai lebih tinggi daripada bukit. Maka kenaikan air itu akan terhenti apabila menjadi berat, iaitu setelah menjadi tebal. Dan dia tak naik lebih pada itu. Yang mana nak hujan, dia akan berhenti dan dia akan berkumpul di situ. Dia tak naik terlalu tinggi sampai keluar daripada angkasa lepas. Dia tak macam itu. Sebab Allah telah takdirkan dia menjadi ketinggian dia yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Setakat itu, maka itulah yang dia buat. Maka itu dipanggil sunnatullah, ketentuan Allah. Kitaran hujan, dia adalah ketentuan Allah Ta'ala ataupun benda yang telah Allah tetapkan. Dan difahami ia adalah satu benda yang di luar daripada kemampuan manusia untuk menetapkannya. Baik. Jadi padanya juga terdapat angin. Ini yang terakhir. Sebelum kita habis, insya-Allah pada kita tengok hikmah dia. Baik, kadar angin dengan kelajuan angin dia ada hikmah dia. Angin kita yang bertiup ni ada hikmah. Allah datangkan pengajaran kepada kita bahawa apabila kelajuan angin mencapai 75 miles per hour ataupun 120 km sejam, maka ia akan memusnahkan harta benda dan juga Allah Ta'ala akan, maknanya apa? Bila datangnya angin sekuat ni 120 km sejam, maka akan memusnahkan harta benda kepada manusia. Dan kalau angin itu mencapai kelajuan 320 km sejam, sekejap Allah. Okey, jadi kalau mencapai kelajuan 320 km sejam, pastilah akan menghancurkan semua yang ada di muka bumi sampai rata terus. Macam itulah keadaan ataupun gambaran dia. Jadi nak beritahu kata betapa Allah Ta'ala sayang dekat kita. Allah hantar angin yang sesuai kepada kita. Allah Ta'ala hantarkan kepada kita dengan keadaan, orang kata apa, hujan yang turun dengan keadaan yang cukup dan sebagainya, tak terlebih, tak terkurang, subhanallah. Jadi ini satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Maka pelajaran yang pertama, kita perbanyakkan beristighfar kepada Allah Ta'ala, mohon keampunannya. Setelah kita tahu kebesarannya, maka perbanyakkanlah bertasbih kepadanya. Jadi pertama, banyakkan beristighfar dan berzikir pada Allah SWT. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah Ta'ala, segala puji baginya. Maha suci bagi Allah Ta'ala, segala keagungan baginya. Itu adalah zikir yang kata Nabi akan memberatkan timbangan amalan di akhirat nanti dalam hadis yang sahih. Maka kita banyakkan membacanya. Yang kedua, kita faham bahawa subhanallah, mukjizat Quran adalah mukjizat yang luar biasa. Maka baca Quran, belajar Quran, faham Quran tidak pernah merugikan mana-mana manusia. Jadi kalau kita ada anak, kita ada cucu, jangan biarkan hidup mereka dalam keadaan tak kenal Quran, tak tahu ataupun tak tahu baca apatah lagi dan tak faham langsung Quran. Jangan begitu. Kita kena biasakan mereka dengan Quran, maka ajak atau anjurkanlah mereka untuk menjadi orang yang belajar dan orang yang rapat dengan Quran. InsyaAllah Allah akan berkat kehidupan. Yang ketiga, kita bersyukur kerana kita jadi umat Nabi SAW, yang mana Allah telah sediakan bukti dan jelas nyata sebagai tanda kekuasaannya di langit dan di bumi, fil afaq wa fi anfusihim, dan pada diri kita sendiri, kata Allah Ta'ala, ada bukti dan tanda kebesarannya daripada sudut kajian-kajian saintifik. Maka sains tidak boleh dipisahkan dari agama, bahkan
dia kena dipimpin oleh agama. Maka oleh itu kita jadilah orang yang cemerlang dalam ilmu sains dan cemerlang dalam hal urusan dan ilmu tentang agama dan akhirat kita. Semoga dengan itu kita mendapat menjadi di kalangan ulil albab, golongan yang Allah puji dalam Quran, mereka yang berzikir dan berfikir kepada Allah SWT dan menjadi di kalangan orang yang berjaya dunia akhirat insya-Allah. Yang terakhir, kita perbanyakkanlah berdoa pada Allah, semoga Allah lindung kita dari musibah, Allah angkat wabak bencana, Allah Ta'ala angkat apa jua ujian yang tak mampu kita tanggung dan menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang mendapat taufik dan hidayah yang berjaya dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat ini dahulu para jemaah sekalian, terima kasih atas masa dan peluang. Jadi, saya kongsikan di ruangan chat. Kalau jemaah sekalian ingin menghubungi saya, saya mohon izin jadi kalau nak menghubungi saya, nak tahu tentang sekolah atau sebagainya, boleh saja untuk menghubungi saya pada nombor yang tertera di ruangan chat. Kalau berminat untuk melakukan sumbangan kepada tahfiz kami, sedang buat development untuk kemasukan pelajar, dan saya boleh hantarkan gambar, saya boleh hantarkan video, saya boleh bawa, kalau jemaah boleh berentas dah, boleh datang ke kawasan Kuala Lumpur ataupun Gombak untuk melihat tahfiz kami. Semoga menjadi jariah yang berpanjangan, melahirkan anak-anak yang baca, faham, amal Al-Quran insya-Allah. Semoga kita semua dalam usaha menjadi hamba yang terbaik insya-Allah Ta'ala, sentiasa dipimpin oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang berjaya dunia akhirat insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik insya-Allah, sekiranya saya kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya yang fakir ini, semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.